Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas boleh tolong maklumkannya di ruang komen seperti biasa, share ramai-ramai ya. Dan sertailah Telegram saya, Telegram Regi Jesse Rita Udin ya. Baik, ini lagi satu isu yang saya cuba elak untuk jawab, tetapi banyak permintaan untuk saya ulas. Sama juga seperti isu kapal perang China yang dikatakan berlabuh di Pulau Pinang. Itu saya dah ulas, anda boleh scroll ke bawah. Kerana kadang-kala sesuatu isu yang saya bangkitkan atau ulaskan atas permintaan tidak semestinya memuaskan hati penyokong Perikatan Nasional. Ya, mereka gembira kalau saya kritik PMX ke, kalau saya kritik benda ni ke dan sebagainya, benda ini benda tu. Tetapi ada kalanya kalau saya rasakan benda tu dah dibawa ke tahap yang tidak sepatutnya, maka mereka saya dapati kadang-kadang ada pentaksub dia tak suka. So contohnya dalam isu kapal perang China tu ada satu komen. Ya, anda tonton ya, anda tonton sendirilah. Oh, nampaknya Regi dah memihak kepada PH. Orang-orang cetek dan kenyataan bodoh macam ni, saya tahu nak buat apalah. Okey. So sebab itu saya elak nak ulas isu Utah ni. Tetapi ada permintaan. Okeylah. Ya, saya ulas ya. Ini pendirian saya ya. Isu Utah ni sebenarnya tidak begitu difahami oleh mereka yang mengkritik kerajaan atau mengkritik PMX. Sebab saya, bila saya nak ulas, saya bukan sekadar baca berita. Saya juga pergi ke, contohnya kalau The Star ke, FMT ke, Malaysia Kini ke, dan sebagainya. Saya rajin pergi ke Facebook diorang dan macam-macam channel lagi untuk lihat komen-komen netizen. Ya. Bukan sekadar baca kenyataan menteri dan sebagainya. So saya nak lihat tahap pemahaman. Ya, kerana sebelum saya ulas sesuatu, tak kira ulasan yang akhirnya saya mengkritik PM ke, mengkritik kerajaan ke, atau ulasan yang saya rasa pihak yang yang menentang kerajaan ni dah tersasar, saya baca. Dan saya dapati ramai tidak sebenarnya faham isunya. Dan saya juga baca kenyataan pemimpin belah-belah pembangkang dari Perikatan Nasional khususnya, dan termasuk dari contohnya Harakah. Dan apa yang dihujahkan. Dan saya dapati pun di situ mereka sebenarnya sudah lari dari isu pokok. So, saya rumuskan sebelum saya jelaskan, semua yang tengah dibincangkan ini sudah lari dari isu pokok. So, isu pokoknya bukannya PMX telah membuat sesuatu untuk membantu Utah yang bertentangan dengan pendirian PMX. Now, saya berhenti di sini. Saya tahu banyak pendirian PMX ni ada kalanya cakap tak serupa bikin. Itu betul. Saya pun dah jelaskan selama lebih berbulan-bulan. Ada berat sebelah, semua tu. Tetapi dalam hal ini, ya, semua itu tak relevan. Isunya adalah satu isu yang bersandar kepada undang-undang dan sebagainya. Ya. So, isunya mudah. LHDN telah memutuskan untuk mengenakan cukai dan menuntut cukai tunggakan sebanyak satu jumlah tertentu dan juga denda kepada Utah
sebanyak satu jumlah tertentu. Jumlah keseluruhan tunggakan dan denda ini adalah 83 juta lah. Setakat yang saya faham lah. Okay. Alright. So, kekeliruan berlaku kerana pendirian LHDN ialah ia ada satu yayasan Utah. Yayasan ini memang ada ya dari sudut undang-undang, dari sudut akta dan sebagainya, dia ada pengecualian cukai. Okey. Dan pengecualian cukai ini sebenarnya adalah apa tu? Sekejap ya. Okey. So, Utah dimiliki oleh satu yayasan. Yayasan ini di bawah Private Higher Educational Institutions Act 1996 ataupun Akta 555. Okey. So, ada Akta 555 dan yayasan ini dijamin ya. Dia dikecualikan cukai dia. Okey. So, memang yayasan ini tidak boleh dikenakan cukai atau memang tak perlu bayar cukai. Dan ini menurut Seksyen 44/6 Income Tax 1967 Act lah. Okay. So ada dia punya ni akta dia dan yayasan ini tidak ada cukai. Okay. Tetapi menurut LHDN memang yayasan Utah tidak dikenakan cukai. Tetapi Utah tu, universiti itu, dia di bawah satu syarikat. So syarikat itu berbeza dengan yayasan. So syarikat itu wajib dikenakan cukai. So itu pendirian LHDN. Bukan saya nak pertikai LHDN, no. Sesi ini bukannya saya nak pertikai LHDN ke, setuju dengan LHDN ke, pertikai Utah ke, setuju dengan Utah. No, saya cuma beritahu faktanya. So itu pendirian LHDN. Okey? Faham ya? So LHDN berkata ya, yayasan Utah tu memang tidak perlu dibayar cukai kerana dia dijamin pengecualian di bawah Seksyen 44/6 Income Tax Act 1967. Okay, so dia tidak perlu bayar cukai. Tetapi Utah tu, universiti tu dengan sendirinya, dia di bawah satu syarikat. Dan syarikat itu adalah berasingan dengan yayasan. Dan syarikat itu tertakluk kepada cukai. So oleh itu LHDN Utah telah tidak bayar cukai. So oleh itu dia kena cukai dan tunggakan cukai dan denda lah. So itu pendirian LHDN. So dari situ tunggakan cukai dan denda berjumlah 83 juta. Now, Presiden MCA atau V. Kasyong juga adalah pengerusi yayasan tersebut. Okay? So ataupun pengerusi ketua Utah Foundation lah. So kira Utah ni bersangkut dengan MCA dan juga yang mengetuainya, mengepalai yayasan ni dan Utah adalah Datuk Seri Dr. V. Kasyong. Now, V. Kasyong berkata syarikat itu yang mengendalikan universiti itu tidak boleh dianggap berasingan dengan Utah, yayasan Utah. Mengapa? V. Kasyong menjelaskan bahawa Utah ni dimiliki oleh yayasan sepadan atau sejajar dengan Akta 555. Okey. Menurut V. Kasyong, di bawah Akta 555, sesebuah universiti boleh ditubuhkan menerusi satu syarikat yang dijamin atau dalam bahasa Inggerisnya Company Limited by Guarantee, syarikat yang dihadkan dengan jaminan. Dan syarikat yang dihadkan dengan jaminan atau Company Limited by Guarantee ini bersifat seperti sendirian berhad
tetapi untuk tujuan bukannya mendapat keuntungan, non-profit. Sama macam NGO ya. NGO ni biasanya non-profit, bukannya untuk keuntungan. Okey. So, Wee Ka Siong berkata di bawah Akta 555, sesebuah universiti ini boleh ditubuhkan menerusi sebuah syarikat yang yang dihadkan dengan jaminan ataupun company limited by guarantee yang bersifat seperti sendirian berhad tetapi tidak mengaut keuntungan. Dan ini menjadikannya satu yayasan, dan menurut Wee Ka Siong sejajar dengan Akta 55 ini, universiti atau Universiti Utah tu ditubuhkan menerusi syarikat yang dihadkan menerusi jaminan atau company limited by guarantee yang dimiliki oleh yayasan itu. Jadi salah bagi mana-mana pihak mendakwa bahawa syarikat itu berasingan dengan yayasan. Okey. So, pertikaian antara Utah dengan LHDN ialah LHDN kata tak. Syarikat itu berbeza. Yayasan memang tak perlu dikenakan cukai, tapi syarikat yang mengendalikan universiti berbeza. Wee Ka Siong kata awak salah faham. Dia kata menurut Akta 555 boleh diwujudkan satu syarikat yang tidak mengaut keuntungan yang mengendalikan universiti, dan syarikat itu di bawah yayasan Utah. So awak tidak boleh mengasingkan kedua-duanya. Maka jika yayasan itu tidak dikenakan cukai, universiti itu pun tidak harus dikenakan cukai. So itulah pertikaiannya. Pertikaiannya bukannya tak ada kaitan langsung dengan perlu atau tidak Utah diberi pengecualian cukai semata-mata. Ya, ini bukan kes Wee Ka Siong beritahu PMX, tolonglah Utah ni beri pengecualian lah. Begitu sahaja. Maknanya sepatutnya Utah kena cukai, tapi Wee Ka Siong kata tolonglah pertimbangkan Utah ni awak kecualikan. Tak, bukan macam itu. Bukan macam itu. Wee Ka Siong beritahu pendirian dia bahawa syarikat yang mengendalikan universiti itu dengan yayasan tu tidak boleh diasingkan, kerana menurut Akta 555 yayasan tu boleh mewujudkan satu syarikat yang dihadkan menerusi jaminan yang menubuhkan universiti, dan ianya sebahagian daripada yayasan, dan oleh itu tidak harus dikenakan cukai. So Wee Ka Siong kata memang dari sudut undang-undang tidak harus dikenakan cukai, maka berlaku kesilapan tafsiran. Okey, so dia minta PMX masuk campur. So akhirnya PMX telah berbuat sesuatu menurut laporan media, menyebabkan tunggakan cukai campur dengan denda atau apa-apa sudah dibatalkan. Maka Utah tak payah bayar lagi 83 juta tersebut. Okey? Alright. So itu isunya, itu isu pokoknya. Okey, maknanya PMX setujulah bahawa sebenarnya menurut undang-undang Utah ni universiti tu di bawah yayasan, dan dia memang yayasan boleh menubuhkan satu syarikat yang dikenali sebagai company limited by guarantee yang bukan asing dari yayasan yang menubuhkan universiti dan tidak harus dikenakan cukai. Okey, so itu isu dia. Bukannya isu Wee Ka Siong telah minta yalah Utah memang patut bayar cukai tapi tolong beri pengecualian seperti didakwa oleh setengah pihak. Bukannya itu. Ini pertikaian berkaitan tafsiran undang-undang. So katakan LHDN tak puas hati, dia boleh panjangkan isu ni ke mahkamah. Okey? Ataupun katakan PMX tak masuk campur dan LHDN bertegas bahawa Utah perlu bayar cukai, maka Utah boleh bawa isu ni ke mahkamah. So ini pertikaian, ya, tafsiran yang berkait dengan undang-undang. Adakah Utah syarikat tersebut sebahagian daripada yayasan dikecualikan cukai atau tidak?
ya. Dan pihak-pihak yang sedang pertikai pula, sama ada dari Perikatan Nasional maupun aktivis maupun netizen dan sebagainya, yang mempertikaikan isu ni, mereka bukannya faham bahawa ini adalah berhubung dengan tafsiran undang-undang. Mereka lebih melihatnya sebagai Wee Ka Siong tahu Utah ni perlu dikenakan cukai, tetapi dia minta pengecualian begitu sahaja, dan PMX telah beri pengecualian kepada Utah, dan ini tidak adil kerana why Utah beri pengecualian, kalau begitu ya tempat-tempat lain pun boleh beri pengecualian dan sebagainya. So dah tersasar. Faham tak? Okey. So isu ni sedang dibesar-besarkan. Kemudian bila kita lihat komen-komen pula, komen-komen lagi ekstrim. Oh, depa punya tak apa beri pengecualian. Kalau kita punya, dah masuk isu yang bersempadankan perkauman. Ini semua tidak sihat. Tambah pula ada satu kenyataan, 83 juta yang diselamat, yang ini patut disalurkan kepada sini, disalurkan kepada sana, semuanya tersasar. Ini isu antara LHDN dengan Utah. Ya, so of course saya tak sekali-kali akan berpihak kepada Utah ke berpihak kepada LHDN ke, is none of my business. Tetapi untuk menuduh, untuk mengatakan PMX ni berat sebelah, dia telah membantu Utah, memberi pengecualian. Mengapa beri pengecualian kepada Utah? Orang tak faham isunya. Isunya tak, is very simple. Ya, tafsiran, adakah syarikat itu boleh yang mengendalikan Utah, adakah ianya berasingan dengan yayasan, boleh dikira sebagai berasing, atau harus dikira sebahagian daripada yayasan. Itu sahaja. So, itu ulasan saya lah berhubung isu Utah. Dia tak ada kaitan langsung dengan berat sebelah, memihak kepada Utah kerana ianya terlalu memihak kepada orang Cina ke, universiti ya, tanpa sebab ke, mengapa berat sebelah ke, tak ada kaitan langsung. So contohnya esok ada satu lagi universiti, let's say universiti tak kira lah, yang ya, untuk orang Melayu katakan, dan ianya di bawah satu syarikat yang ditubuhkan oleh satu yayasan, ya. So sama juga, kalau yayasan itu berpendapat bahawa universiti itu tidak harus dikenakan cukai kerana syarikat yang diwujudkan dan seterusnya mengendalikan universiti itu adalah sebahagian daripada yayasan dan tidak mengaut keuntungan bertepatan dengan Akta 555. So jika dikenakan cukai, maka dia pun boleh minta PMX masuk campur. Ya, tolonglah kita. So itu isunya, ya. So sekarang terletak pada LHDN lah. Kalau let's say LHDN tak puas hati, dia boleh minta mahkamah ke apa ke, tetapi setakat yang saya maklum, benda ni sudah settle. Maknanya Utah tak payah bayar 83 juta. So noktah kat situ, tak ada isu. Okey, kesimpulan saya, tak ada isu. Okey, it was just a legal issue. Ini isu perundangan di antara LHDN dan Utah. Tak ada pun urusan saya, ya, tidak melibatkan saya dan tidak harus melibatkan sesiapa atau parti politik. Ya, ini isu perundangan, ini isu tafsiran, ini isu yang bersangkut paut dengan akta-akta berkaitan. Dan nampaknya sudah ada persetujuan bahawa Wee Ka Siong, betul, nampaknya lah, iaitu di bawah Akta 555, yayasan itu boleh menubuhkan satu syarikat yang dihadkan menerusi jaminan yang seterusnya mengendalikan universiti itu, dan oleh itu syarikat itu tidak harus dilihat sebagai berasing dengan yayasan, maka dia terkecuali cukai. So itu dia, itu je. Lebih dari itu kita tak payah masuk lah. Kita tak payah nak lihat seolah-olah PMX telah memihak kepada satu universiti yang, ya, Utah, ya,
ya, memihak kepada orang Cina ke apa ke, ya, berdasarkan komen-komen, ya, itu dah pergi, dah jangan terasa, ya, itu dah melalut lah, itu dah pergi ke area yang tidak sepatutnya. Banyak lagi isu perlu perjuangkan. Sebab itu saya selalu tegur, ya, perjuangan perlu matang. Sebab zaman sekarang muda-mudi ni, penyokong perikatan ke apa ke Melayu ke, saya dah berulang kali kata mereka lebih matang berbanding zaman kita dulu-dulu. Budak-budak muda, maklumat ada di merata dan mereka pandai cari maklumat dan menilai sendiri. They are more educated, they are more informed, lebih terdedah kepada maklumat dan fakta, dan mereka lebih cenderung untuk memikirkan secara kritis berbanding zaman kita. Dan ada banyak isu yang kita boleh sajikan kepada golongan ini yang menjadi potensi pengundi Perikatan Nasional. Isu-isu ekonomi dari sudut intelektual, rancangan masa depan perikatan dari sudut intelektual, apa yang kerajaan lakukan, apa yang, di mana kesilapan dia, di mana Perikatan Nasional rasa patut ada perubahan. Benda itu perlu dibincangkan. Tetapi apa yang saya lihat ialah setiap isu yang dibangkitkan, ya, kadang-kadang tidak kena dan malah tersasar, dan orang akan menilai, especially pengundi atas pagar. Ini kan pula saya mendesak agar diadakan perubahan di dalam perikatan dari sudut kepimpinan penstrukturan semula untuk menarik pengundi Cina dan India. Sebab PRU 16 ni perikatan tak boleh menang. Silat hari bulan PH campur UMNO menang. Perikatan tak boleh menang dan tanpa sokongan orang Cina, ya? Dan juga pengundi Melayu atas pagar yang kebanyakannya golongan muda yang intelektual atau lebih bijak memikir. Bila awak sajikan sesuatu yang tersasar, lupakan, ya, sokongan orang Cina ataupun golongan atas pagar, lupakan kemenangan pada PRU 16 yang akan didominasi oleh golongan muda. Jauh lebih 50%, hampir 60% adalah golongan muda. 50 tahun ke bawah, ya. So banyak isu boleh diketengahkan, ya, bukan isu-isu macam ini yang akhirnya akan bersempadankan isu kaum dan agama, tetapi sememangnya ianya bukan isu kaum atau agama, tetapi ini isu pertikaian antara tafsiran, ya, tafsiran undang-undang, ya, antara pihak A dengan pihak B, ya. So in English, making an issue out of a non-issue, menjadikan isu daripada sesuatu yang bukannya isu. Maaf, ya, sekali lagi, kalau mereka yang taksub, ya, dengan perikatan ke mana-mana pemimpin ke, mereka akan dengar ni dan mereka akan frust. Kenapa Regi macam ni, kan? So falsafahnya adalah mereka yang itulah, mereka yang saya maksudkan. Falsafahnya, ya, kalau benda ni digembar-gemburkan oleh mana-mana pihak yang berkait pembangkang untuk mengkritik kerajaan, jadi kita perlu kritik. Dia betul, kerajaan betul ke, kerajaan silap ke, ada isu ke, tak ada isu ke, perlu kritik. Kalau itu sikapnya, awak berada di landasan yang salah dan di channel yang salah, ya. Sebenarnya tak ada isu. Okay, the Utah issue is a non-issue. Saya ulang, ya, isu Utah bukannya isu. Okay, dan jangan harap, ya, ada peningkatan kalau isu-isu macam ni yang boleh menjurus kepada isu perkauman terus dimarakkan, ya,
perikatan akan tahap tu je. Ya, takkan berkembang ya. So jangan lupa bila awak serang sesuatu yang bukannya isu dan akhirnya ada komen-komen dan sebagainya yang bersempadankan perkauman dan sebagainya yang bukan Melayu, baca dan lihat, depa ni ekstrim. Ya. So jangan masuk perangkap lah. Ya. Biarkan isu ni antara LHDN dengan UTA, antara Wee-Ka Siong atau MCA dengan LHDN. Ini bukan urusan kita, noktah. Ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.